Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak-anak murid Ustazah. Okey, Ustazah harap hari ni kamu sihat semuanya, okey? Okey. Kamu tengah buat apa sekarang ni? Ada yang tengah tidur ke? Kalau tengah tidur tu, bangun ya. Kita belajar dulu. Tak lama pun, sekejap je. Okey, hari ni Ustazah akan habiskan dahulu tajuk tahun lepas, iaitu masa kamu tahun 4. Ada lagi 2 tajuk yang tak habis, iaitu tajuk pendidikan dan juga lagi satu teknologi. Okey, hari ni kita masuk dulu tajuk pendidikan. Okey, apa maksud pendidikan? Pendidikan ni adalah suatu bimbingan menggunakan ataupun bimbingan ni daripada daripada ilmu ataupun hukum-hukum iaitu daripada Al-Quran. Lepas tu untuk membentuk apa? Membentuk kepribadian seseorang. Maksudnya kalau kamu Ustazah nak tanya dekat kamu. Didikan kamu bermula daripada mana? Didikan kamu of course lah bermula daripada rumah. Sebab itulah kalau kita nak tengok diri kita ni macam mana, kita tengok diri kita dekat rumah. Contohnya, kalau kamu bangun-bangun tidur, apa yang kamu kena buat? Kemas katil, lepas tu mandi. Itulah didikan daripada rumah. Daripada didikan rumah tadi tu akan membawa kamu, contoh kalau kamu nak keluar nanti masuk sekolah yang berasrama. Kalau kamu duduk sekolah yang berasrama, apa yang kamu kena buat? Macam mana rutin kamu dekat rumah? Macam itulah rutin kamu bila di luar. Maksudnya di luar daripada maksudnya luar daripada bimbingan ibu dengan ayah. Okey, itulah maksudnya. Faham? Okey, kita tengok petikan yang pertama, iaitu pendidikan Islam bermula sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kenabian dan kerasulannya. Okey, jadi ilmu-ilmu yang kita dapat ataupun hukum-hukum yang kita dapat, yang kita belajar sekarang ni adalah bermulanya daripada wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah mendapat wahyu, baginda terus menyeru dan membimbing masyarakat supaya meninggalkan perbuatan keji yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi bila Nabi dapat wahyu, Nabi sebarkan kepada umatnya. Nabi bagi tahu apa dia yang boleh kita buat dan apa yang kita tak boleh buat. Okey. Di sini bermulalah pendidikan Islam terhadap orang-orang Arab di Mekah. Persoalan Ustazah, kenapa wahyu diturunkan dekat negara Arab? Okey, yang pertama, soalan yang pertama. Mengapakah wahyu diturunkan di negara Arab? Sebab apa? Nanti kamu jawab, okey? Okey, jadi dekat sini kita nak tahu pendidikan bermula daripada mana? Pendidikan Islam tadi tu bermula daripada mana? Bila Nabi dah dapat wahyu, apa yang Nabi buat? Yang pertama, pendidikan di rumah Rasulullah SAW. Institut pendidikan yang pertama ialah rumah baginda SAW sendiri. Di sinilah baginda mengajar dan mendidik ahli keluarganya dengan didikan Islam, iaitu percaya kepada kewujudan Allah yang Maha Esa, berpandukan pendidikan Al-Quran. Mereka termasuklah isteri baginda Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harith. Okey, sambungan. Pendidikan yang kedua bermula selepas daripada rumah Rasulullah. Bermula kemudian sambung kepada Darul Al-Arqam. Setelah pengikutnya semakin bertambah. Pengikut tu siapa? Iaitu umat-umat Nabi Muhammad lah masa tu. Baginda SAW berpindah ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang terkenal dengan nama Darul Al-Arqam untuk berdakwah.
Okey, di sinilah Nabi Muhammad mengajar Al-Quran dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Islam. Nabi Muhammad merupakan guru pendidik yang terulung dalam sejarah Islam. Okey, masa kamu tahun 3, kamu ada belajar tentang penghijrahan Nabi Muhammad daripada kota Mekah ke kota Madinah. Okey, masa Nabi berhijrah ke Madinah, sebelum tu Nabi melakukan dakwah. Dakwah dia ada 2 kali. Pertama, dakwah secara rahsia dan juga dakwah secara terbuka. Okey, masa dakwah secara rahsia itulah Nabi Muhammad membuat menyebarkan dakwahnya di mana? Dekat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam tadi ni lah. Jadi sebab itulah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ni dinamakan sebagai Darul Al-Arqam, iaitu pusat Al-Arqam. Okey, jadi ingat. Okey, yang pertama tadi rumah Rasulullah, yang kedua iaitu Darul Al-Arqam. Okey, yang ketiga iaitu masjid. Okey, selepas perpindahan Nabi Muhammad SAW dan orang Islam ke Yasrib. Yasrib ni apa? Yasrib Madinah. Baginda SAW telah membina 2 buah masjid, iaitu Masjid Quba dan Masjid An-Nabawi. Serentak dengan itu, nama Yasrib telah ditukar kepada Madinah. Bermula dari sinilah masjid menjadi institusi pendidikan yang terpenting pada masa itu sehingga kini. Okey, jadi tadi masa Nabi dekat Mekah, Nabi melakukan dakwah dekat Darul Al-Arqam. Masa bila Nabi berdakwah dekat Mekah? Masa bila? Masa waktu malam. Kan Nabi tak boleh nak secara terbuka dakwah. Jadi Nabi pilih satu tempat, iaitu nama dia rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam tadi ni. Okey, selepas daripada Nabi dah berhijrah ke Yasrib, jadi masa Nabi berhijrah ke Yasrib, Nabi telah membina masjid, iaitu masjid apa yang pertama? Masjid Quba. Kemudian dah bina Masjid Quba, Masjid An-Nabawi. Okey, jadi Masjid An-Nabawi tadi dengan Masjid Quba tadi ni, dalam itulah Nabi melakukan dakwah. Jadi yang ketiga iaitu masjid. Okey, yang keempat, As-Saffafah. As-Saffafah ni apa dia? As-Saffafah ni merupakan ruang atau bangunan surau yang bersambung dengan masjid. As-Saffafah boleh dilihat seperti sebuah sekolah kerana sistem pengajaran dan pembelajarannya dilakukan secara teratur dan sistematik. Contohnya, Masjid An-Nabawi yang mempunyai As-Saffafah digunakan untuk majlis ilmu. Okey, jadi As-Saffafah ni kamu boleh tengok masjid, dia ada buat satu ruang dekat belakang. Dia ada buat macam library. Jadi kat situ Nabi akan menyebarkan dakwah, ataupun kat situ Nabi akan berdakwah lah kepada umat-umat Nabi Muhammad. Macam kita ni pun, kalau dikira pun dekat sekolah ni As-Saffafah lah, tapi tak panggil As-Saffafah, kita dipanggil sekolah. Sebab sekolah dekat masjid ada pusat didikan. Okey, yang kelima iaitu Kutubu. Okey, Kutubu ni ditubuhkan oleh orang Arab untuk memberi pendidikan kepada kanak-kanak di peringkat rendah. Sekolah Rasulullah juga pernah memerintahkan tawanan perang Badar yang berkebolehan supaya mengajar 10 orang kanak-kanak Islam sehingga mereka boleh membaca dan menulis sebagai syarat untuk membebaskan diri. Kamu ingat tak kamu ada belajar iaitu tentang perang Badar yang sesahaja? Perang Badar iaitu sesiapa yang jadi tawanan kepada tentera-tentera Islam. Okey, Nabi bagi syarat, kalau nak keluar daripada tawanan, mereka kena mengajar. Jadi seorang tawanan dia kena ajar 10 orang. Jadi bila ni tawanan. Sayyidina Muhammad kat mana ya? Ni. Okey, jadi 70 orang yang lain menjadi tawanan. Jadi tawanan tadi ni mereka kena mengajar. Satu tawanan kena ajar 10 orang. Itulah yang mengajar macam mana? Membaca, menulis. Daripada situlah tersebarnya pendidikan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi
Ustazah rasa itu sahaja untuk tajuk pendidikan. Okey, Ustazah ulang semula. Yang pertama iaitu apa dia? Yang pertama, Nabi Muhammad menyebarkan dakwah melalui rumahnya, rumah baginda, iaitu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua iaitu Darul Arqam, masa masa dakwah secara rahsia. Okey, dekat masjid ni dakwah secara terbuka. Maksudnya Nabi dah berhijrah ke Madinah. Okey, As-Saffafah ni iaitu As-Saffafah ni dikira sebagai pusat sekolah. Kutubu ni iaitu orang tawanan kena ajar kepada orang lain untuk diorang lepaskan diri daripada tawanan. Okey, faham? Okey, itu sahaja untuk hari ini, 10 minit. Okey, nanti saya akan bagi kerja kat kamu.